Dewan Himpunan Penyokong, saya sudah nampak ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, datuk-datuk, datin-datin, saudara-saudari, anak-anak Kedah di perantauan yang dirindui sekalian. Nampak serupa semut pun karena dewan ni besar. Kalau Dewan Maib itu pun besar juga, tapi dah tak bagi kita mari sini. Saya nak rakamkan ucapan terima kasih kepada anak-anak Kedah di sini yang bekerja di Lembah Kelang ini untuk turut hadir pada majlis berbuka puasa pada petang ini. Terima kasih juga kepada tetamu yang kita undang, kepada para pemimpin yang dapat meluangkan masa untuk kita bertemu mata dengan anak-anak Kedah di perantauan. Kepada penganjur pihak Urustia ni, saya juga ucap terima kasih di atas tukus lumus yang telah diberikan untuk menjayakan majlis ini. InsyaAllah sebelum gendang bunyi saya berhenti. Dan ada waktu masa segini kita ceritalah sama sikit berkenaan dengan negeri kita. Tuan-tuan sekalian, ada beberapa hari lagi, cukuplah 3 tahun. 17 Mei bulan depan cukup 3 tahun satu kerajaan yang mengambil alih kerajaan daripada Pakatan Harapan pada 17 Mei 2020 mentadbir negeri Kedah. Kebetulan saya diberi amanah untuk mengepalai pimpinan negeri sebagai Menteri Besar dan dibantu oleh ahli-ahli Esko, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan yang terkini ahli-ahli Parlimen yang begitu lantang menyuarakan mesej Kedah di Parlimen. Sampai ada orang kena hambat mau dia tahu. Tuan-tuan sekalian, kita letak satu set, bukanlah set jangka pendek untuk kita menang semula pilihan raya, bukan. Kita letak satu set panjang untuk menjadikan negeri kita Kedah Darul Aman negeri terhebat, termaju, tersohor, termakmur di utara Semenanjung, malahan di seluruh negara, malahan di seluruh Asia Tenggara. Seperti mana Kedah dalam sejarah panjang negeri Kedah Darul Aman yang dulu dipanggil Kedah, dipanggil Kalaha, dipanggil apa-apalah, pernah menjadi kuasa besar di rantau Asia ini. Setidak-tidaknya di rantau Asia Tenggara, setidak-tidaknya di rantau Semenanjung tanah Melayu. Pasal apa tiba-tiba selepas penjajahan yang agak panjang, perebutan kuasa, pertelingkahan, perbalahan, Kedah menjadi antara negeri termiskin di Malaysia. Sekarang ini di bawah Kedah ada Kelantan. Kalau Kelantan tak ada, kita lah dalam senarai paling bawah sekali dari segi KDNK. Walaupun negeri kita luas, hutan kita luas, kita pengeluar makanan, kita ada sektor industri, rakyat kita ramai. Pasal apa kita berada di senarai nombor 2 yang terbawah? Inilah yang menjadi perjuangan kita semua. Sepatutnya Kedah berada paling atas dengan segala sumber asli, dengan segala sumber tenaga, dengan tanah yang luas, sumber-sumber penting untuk kehidupan ada di Kedah. Kita ada air yang banyak, kita ada hutan yang luas, kita ada tanah untuk pengeluaran makanan seluas mata memandang. Kenapa setelah 60 tahun lebih kita merdeka, Kedah masih lagi di senarai tercorok di bawah? Maka persoalan-persoalan ini menjadi teras kepada apakah yang kita nak capai dalam tempoh jangka pendek dan jangka panjang untuk kita bawa kepada negeri kita dan seluruh rakyatnya. Tuan-tuan sekalian, di Lembah Kelang
ada satu grand design dipanggil The Greater Klang Valley. Orang sebut betul lah. The Greater Klang Valley ini melibatkan wilayah Persekutuan Selangor dan Negeri Sembilan. The Greater Klang Valley akan menjadikan wilayah Selangor dan Negeri Sembilan pusat pertumbuhan yang akan membawa limpahan beratus-ratus kilometer radius daripada pusat ini. Tuan-tuan sekalian, tanpa tertulis, tanpa dokumen, nak kata rahsia pun rahsia lah, di utara Semenanjung ada satu grand design dipanggil The Greater Penang. The Greater Penang. Hani tak siapa duk nafi. The Greater Penang ni, oleh kerana Penang dah telah tak tersedia tanah dan environment yang sesuai untuk menjadi negeri maju, maka semua prospek pembangunan masa depan, semua rancangan-rancangan baik dan kebijakan dibawa ke Pulau Pinang untuk jadikan Pulau Pinang pusat pertumbuhan yang akan membawa limpahan ke seluruh kawasan utara di Semenanjung. Tuan-tuan sekalian, tak apa, ini projek The Greater Penang, tetapi pandang wajah-wajah kami di Kedah, pandang wajah-wajah anak-anak kami di Perlis, di Perak, yang menjadi sebahagian daripada utara Semenanjung. Apakah 2.2 juta rakyat Kedah, 270,000 rakyat Perlis, dan berapa juta rakyat di sebelah utara Perak tidak ada kelayakan, tidak ada kepandaian, tidak ada kebolehan, tidak boleh dipersiapkan anak bangsa kami di negeri ini untuk menjadi The Greater Kedah. Saya tak fikir pasal masalah kerusi, masalah siapa nak jadi ketua, siapa nak jadi mengurusi perhubungan, siapa nak jadi ahli parlimen. Saya tak fikir. Saya fikir bagaimana untuk lonjakan dalam tempoh yang singkat ini untuk jadikan Kedah Darul Aman The Greater Kedah. Boleh tuan-tuan, tak susah, tak payah. Tapi kita akan hadapi begitu besar rintangan, begitu banyak penentangan, begitu banyak cakap-cakap yang akan terus memperlekehkan kita dalam perjuangan ini. Saya serahkan juga tuan-tuan, marilah kita sama-sama berjuang, anak-anak Kedah Darul Aman, di mana juga kita berada, untuk kita usahakan satu hari nanti Kedah Darul Aman will be the Greater Kedah. Kalau tuan-tuan faham dah, inilah skrin besarnya, inilah the bigger picture yang ada di depan kita. Tuan-tuan akan nampak pasal apa mereka ni buat kat kita. Apa yang mereka letakkan, batu-batu halangan, rintangan, cabaran yang diletakkan, sengaja diletakkan di depan kita. Tuan-tuan akan nampak pasal mereka nampak kita nak pergi mana. Mereka nampak apa yang sedang kita buat, maka usaha dibuat, setiap inci perjalanan kita akan dikacau ganggu, dan inilah perjuangan untuk kita semua hadapi. Anak-anak saya di IPT, ingat masa depan negeri Kedah Darul Aman ada di tangan kita sendiri. Tak ada siapapun di Malaysia, di dunia ini yang lebih berhak untuk menentukan masa depan anak-anak Kedah daripada orang-orang Kedah sendiri. Macam tak kosong. Jangan biarkan, jangan serahkan nasib masa depan anak cucu kita di tangan orang Pulau Pinang. Faham tak? Tuan-tuan kena yakin, anak-anak saya, adik-adik saya yakin, kita lah yang paling berhak
untuk tentukan nasib kita sendiri. Jangan biarkan kita menjadi grand design orang untuk menjadi melukut di tepi gantang, untuk menjadi penyumbang kepada the greater negeri lain. Padahal the greatest state di utara Semenanjung adalah Kedah Darul Aman. Mereka menumpang kawasan tadahan air kita 341.000 hektar. Mereka menumpang sumber air daripada sungai kita, Sungai Muda, yang mengalir 130 km jauhnya untuk menjawab keperluan mereka. Tadahannya di bumi kita, nikmatnya dirasai oleh mereka. Tiba-tiba mereka nak dijadikan the greater, kita jadi penyuap dan dipinggirkan. Persaingan ini tidak akan terhenti, tidak akan berhenti, walaupun mulut bahasa yang lunak-lunak diguna pakai, dilontarkan, dipamerkan tiap-tiap hari untuk kita merasa sebenarnya tak ada apa-apa. Sanusi seorang aja lebih-lebih. Tuan-tuan jangan terpesona, tuan-tuan jangan mudah tertipu sekali lagi. Cukuplah tipah tertipu sekali. Memang berat kerja ni. Nak habaq bagi orang percaya pun payah. Tapi kena cakap. Saya tak pedulilah orang nak mengata apa pun, nak buat cerita apa pun, tak ada masalah apa, sebab matlamat dan tujuan yang kita letakkan untuk Kedah jauh lebih besar daripada walanon-walanon yang duk salak kot media sosial. Mereka ni tak tahu apa. Kita maafkan saja mereka. Mereka ni naif. Mereka ni tak ada maklumat, tak ada gambaran. Apa yang ada dalam kepala walanon ni hanya apa yang dituang masuk oleh lanon-lanon. Sebab tu ucapan, percakapan, bahasa, istilah, isu-isu yang dibangkitkan sangat picisan yang tidak membawa apa-apa kepada pembangunan jasmani dan rohani anak-anak kita pada masa depan. Jadi awasi walanon ni, pastikan kita ada kekebalan, karena kita telah memahami apakah rancangan besar yang ada di depan kita untuk kita capai, cabaran besar yang kita hadapi untuk mencapai matlamat yang telah kita tetapkan. Tuan-tuan pun tahu saya oleh kerana vokal lantang sikit, maka saya dikenakan cekatan-cekatan. Yang terkini, menurut perkara 108 Perlembagaan Persekutuan, negara ini hendaklah mengikut perlembagaan membentuk sebuah Majlis Keuangan Negara. Mengikut perlembagaan itu 108, Majlis Keuangan Negara mestilah diketuai oleh Perdana Menteri, atau Perdana Menteri boleh melantik mana-mana menteri, dan negeri-negeri lain diwakili oleh orang yang diperkenan oleh Tuanku Sultan atau yang di-Pertuan Negeri mewakili negeri. Konvensyen yang dilaksanakan selama ini adalah Majlis Keuangan Negara akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri, diurustiakan oleh Menteri Keuangan, dianggotai oleh Jemaah Menteri Persekutuan, dan wakil-wakil negeri diwakili oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri. Itu konvensyen yang telah berjalan sekian lama untuk melaksanakan kehendak 108 Perlembagaan Persekutuan. Akhir-akhir ini ada usaha untuk melobi supaya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan memperkenankan orang lain bagi mewakili Kedah masuk ke mesyuarat Majlis Keuangan Negara. Sampai ke situ mereka mau pergi. Mereka nak pergi. Mereka mau. Dan mereka sanggup buat sampai teratur. Tuan-tuan sekalian,
bangsa yang melakukan diskriminasi, parti yang berpakat untuk menganaktirikan orang lain. Tuan-tuan kena ingat, berapa puluh tahun satu parti yang begitu berkuasa, begitu hebat, begitu kaya, begitu disokong oleh orang ramai, namanya Barisan Nasional, akhir sekali karena diskriminasi kepada Kelantan, akhirnya tumbang dalam pilihan raya ke-13 ke-14. Tuan-tuan sekalian, kalau PN mengambil masa 50 tahun untuk tumbang atas sikap diskriminasi itu, kerana pada waktu itu maklumat sampai begitu lambat, surat khabar TV jarang ada di kampung. Hari ini tuan-tuan, apa yang dibuat oleh Perdana Menteri di China akan segera diketahui di daerah Bali dalam waktu yang sangat singkat. Maka tuan-tuan, parti pemimpin yang melakukan diskriminasi, penindasan, ketidakadilan akan ditolak dalam setiap kali pilihan raya. Kalaupun tak berlaku pilihan raya, akan ditumbangkan secara perlembagaan melalui parlimen, kerana maklumat ini begitu cepat sampai. Lagi banyak mereka melakukan diskriminasi, lagi besar tekanan yang diberikan kepada pihak yang tidak sealiran dengan mereka. Saya yakin rakyat Malaysia seluruhnya mendoakan berlaku kejatuhan mereka lebih cepat, tak payah PRU16. Ada cara-cara saja, dan rakyat telah belajar bagaimana boleh berlaku peralihan selepas pilihan raya, di mana ahli-ahli parlimen telah membuat pakatan-pakatan untuk memilih pemimpin baru. Boleh dilakukan, bukan satu kesalahan, dan saya yakin perkara ini akan berlaku dengan lebih cepat apabila Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Persekutuan mempamerkan, menyerlahkan ketidakadilan, diskriminasi dan penindasan kepada pihak yang tidak sealiran dengan mereka. Tuan-tuan sekalian, dunia tidak lagi dibentuk oleh unipolar. Dunia tidak lagi berdiri dalam satu uniform. Dunia ini telah menerima kepelbagaian. Sama dengan politik pun, Malaysia perlu menerima pelbagai daya fikir, berbagai aliran untuk bersatu dan bercantum membawa pembangunan kepada negara ini. Pembangunan tidak lagi boleh dibawa hanya melalui satu aliran. Masuklah. Masuk waktu lah. Dua minit lagi boleh syarah lagi. Kita kena belajar lagu mana nak terima. Dah kali waktu-waktu hampa habaq saya bang. Saya azan. Boleh azan lah. Lah ni. Dah boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.